طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kita berniat bersama-sama di dalam kuliah maghrib kita pada malam ini adalah untuk mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada yang lain, untuk mengambil faedah dan menyebarkan faedah kepada yang lain, untuk mengambil segala sesuatu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengharapkan kehadiran kita ini adalah untuk at-taqarrub, untuk lebih mendekatkan diri kita kepadanya, dan untuk lebih kita berpegang kepada Al-Quranul Karim, serta berpegang kepada As-Sunnah An-Nabawiyah, yang mana ianya adalah menjadi pegangan bagi setiap Muslim yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih lagi bertemu di dalam kuliah maghrib yang membahaskan berkenaan tentang fadailur Ramadan, membahaskan berkenaan tentang kelebihan bulan Ramadan yang telah dikarang oleh, yang telah dikumpulkan hadis-hadis di dalam kitab ini oleh Al-Imam Al-Hafiz Abi Hafsin Umar bin Ahmad bin Shahid, yang mana beliau telah meninggal dunia, wafat pada tahun 385 Hijriyah. Bermakna beliau adalah seorang salafus salih, orang-orang salih terdahulu, yang mana mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun, sebaik-baik kurun itu adalah kurun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kurun yang ke-200 dan kurun yang ke-300. Moga dengan kelebihan dan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada beliau, Allah kurniakan juga kepada kita akan kebaikannya, akan manfaatnya. Jadi kita sambung kepada hadis yang kelima daripada bab yang menceritakan berkenaan tentang kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, serta keberkatan, rahmat dan pengampunan yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah sediakan kepada mereka yang menyaksikan bulan Ramadan tu. Jadi hadis yang kelima, riwayat daripada Abdullah bin Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iaitu riwayat daripada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, iaitu Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar ini antara sahabat baginda yang banyak melaksanakan dan meniru sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bila mana dia mendapati ada hadis terhadap sesuatu perkara yang hendak dia keluarkan hukum, maka beliau akan lihat siapakah perawinya. Jika sekiranya di situ ada lebih kurang 5 hadis berkenaan tentang sesuatu hukum, maka di antara 5 hadis ni mana yang beliau hendak mengutamakan akan hukum diletakkan pada hadis pada hukumnya, dia akan lihat kepada perawinya. Sekiranya adalah di situ Abdullah ibnu Umar, maka beliau akan mengutamakan hadis yang datang daripada riwayat Abdullah ibnu Umar. Kenapa? Kerana Abdullah ibnu Umar antara sahabat yang paling banyak dan paling bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah, hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iaitu beliau telah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jinan tuftahu fi awwali lailatin min Ramadan. Hadis ini juga ada disebutkan pada hadis yang keempat, iaitu hadis yang keempat semalam kemarin dulu kita telah dengar, iaitu hadis yang berbunyi sesungguhnya pintu-pintu syurga itu dibukakan pada awal malam Ramadan,
yang mana pintu itu sentiasa terbuka sehinggalah kepada akhir bulan Ramadan. Fala yutbaq minha babun, tidak akan tertutup lalu terkunci pintunya walaupun satu pintu. Wa tughlaqu abwabu jahannam min awwali Ramadan, dan dikunci dan ditutup pintu-pintu neraka daripada awal Ramadan sehinggalah kepada akhir bulan Ramadan. Hadis ini sama seperti hadis yang keempat, cuma bezanya pada bahagian yang terakhir. Dalam hadis ini, iaitu pada setiap malam malaikat penyeru di bahagian langit akan menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, halummu min da'in yustajib lah, marilah kita menyeru terhadap apa yang telah diserukan untuk kita pergi ke arah dia, iaitu pergi ke arah kebaikan. Sehinggalah pada akhir hadis ni, iaitu Rasulullah bersabda, walillahi azza wa jalla utaqa'u 'inda waqti fitrin, dan sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada orang-orang yang dibebaskan tengkuknya pada waktu berbuka puasa. Kulli lailatin, pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Ditambah pada hadis ni, ibadan wa imaan, sama ada orang itu ahli ibadah ataupun orang yang biasa sahaja. Maka di sini hadis ni menampakkan kepada kita bahawasanya pembebasan daripada api neraka ini bukan hanya khusus kepada ahli ibadah. Maknanya ahli ibadah yang banyak beribadah. Ahli ibadah ni bagaimana? Bila disebut sebagai ubadan, ahli ibadah adalah orang yang telah menjadikan waktu dia selama 24 jam adalah untuk beribadah sahaja. Adapun kita yang hanya pergi ke masjid waktu solat belum dikira sebagai ahli ibadah. Kita adalah orang yang bersolat di masjid. Yang dipanggil sebagai ahli ibadah adalah orang yang telah mengabdikan diri dia 24 jam hanya ingat kepada Allah. Ini. Jadi dalam pembebasan terhadap orang, dalam pembebasan daripada api neraka terhadap hamba Allah ini di dalam bulan Ramadan, tidak dikhususkan untuk orang ibadah sahaja. Maknanya kepada setiap hamba Allah yang beriman dan yang muslim, mereka akan mendapat pembebasan ini. Jadi ini adalah kemuliaan yang telah Allah berikan dalam bulan Ramadan. Seperti mana kita lihat sifat Rasulullah dalam bulan Ramadan adalah al-jud, suka memberi. Maka pencipta kepada Sayyidina Muhammad, iaitu Allah Azza wa Jalla, lebih lagi suka memberi di dalam bulan Ramadan. Maka apa yang Allah berikan kepada kita? Banyaklah keberkatannya, pengampunannya, apa lagi? Pembebasan daripada api nerakanya. Bahkan kesemuanya itu tidak dikhususkan kepada orang ahli ibadah sahaja. Tidak. Kita yang masih lagi bekerja, kita yang masih lagi kadang-kadang separuh kehidupan kita ni duduk dekat tempat-tempat yang mungkin kita katakan sebagai sia-sia, tetap Allah memberikan kebebasan daripada api neraka kepada kita. Itu menunjukkan bahawasanya bulan Ramadan memiliki kelebihan dia. Ada kita dapat dalam bulan Syaban macam tu? Tak dapat, tuan-tuan. Ada kita dapat dalam bulan Zulhijjah macam tu? Tak dapat. Bulan Syawal? Tak dapat. Bulan Rejab? Tak dapat. Yang ada hanya dalam bulan Ramadan yang kita akan masuk tak berapa lama lagi ni, tuan-tuan. Mana? Kita lihat seterusnya hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 juga adalah riwayat daripada Ibnu Umar, sama juga daripada anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Daripada Abdullah bin Umar inilah zuriatnya sampai kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita lihat khalifah yang biasa kita dengar, khalifah yang kelima ataupun yang keenam. Sebahagian para ulama menyifatkan khalifah yang kelima adalah Sayyidina Hasan. Khalifah yang keenam barulah barulah dimasukkan kepadanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Yang tu 6 orang khalifah.
Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berketurunan daripada anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata tuzakhrafu fi syahri Ramadan min ra'sil hawli ila al-hawlil muqbil. Sesungguhnya syurga itu dihiaskan pada bulan Ramadan semenjak ataupun sejak daripada awal tahun hingga tahun berikutnya. Daripada hadis inilah para ulama faham, jika syurga itu telah diperhiaskan untuk bulan Ramadan, maka kita selayaknya sebagai hamba Allah perlu juga merasakan kehebatan dan kemuliaan pada bulan Ramadan ketika mana kita berada dalam bulan yang lain. Lantas apa para ulama buat, para salafus salih buat? Mereka telah menjadikan doa mereka dalam setahun pasti akan disebut padanya Ramadan. Bermaksud, para ulama seperti mana yang ada disebutkan dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali, beliau ada menulis satu perbahasan iaitu berkenaan tentang para salafus salih menunggu-nunggu Ramadan, yang mana keadaan mereka 6 bulan sebelum tibanya Ramadan, mereka akan meminta kepada Allah agar sampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bertemu bulan Ramadan. Kerana apa? Mereka tahu dah daripada hadis ni, yang mana Allah telah memperhiaskan bulan Ramadan, Allah telah memperhiaskan syurganya untuk mereka-mereka yang berjaya dalam bulan Ramadan daripada awal tahun lagi. Maknanya bukan bulan Ramadan saja Allah nak memperhiaskan syurganya, tidak. Allah memperhiaskan syurganya untuk bulan Ramadan itu daripada awal tahun lagi, sehinggalah pada tahun yang seterusnya. Maknanya setiap tahun akan diperhiaskan bulan Ramadan, akan diperhiaskan syurga untuk bulan Ramadan, menunjukkan Allah memuliakan bulan Ramadan itu. Maka para salafus salih, orang-orang salih terdahulu mengetahui tentang hadis ni, lalu mereka 6 bulan sebelum tiba Ramadan, mereka dah meminta ke Allah, ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan, kerana kami tahu Engkau telah memperhiaskan syurga untuk mereka yang merindui bulan Ramadan. Maka para ulama mereka bagaimana? 6 bulan sebelum Ramadan, bulan apa? Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Rejab, kalau kita lihat daripada awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Maknanya mereka telah bersedia ketika bulan Rabiul Akhir. Setelah habis Ramadan, mereka tetap mengingati Ramadan. Masuk bulan Syawal, mereka telah mengangkat tangan berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan. Berapa lama mereka minta? Selama 6 bulan. Dan selepas Ramadan, selama 6 bulan jugalah mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan yang lalu. Maknanya dalam bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sampai Rabiul Awal mereka meminta, ya Allah, terimalah amalan kami pada bulan Ramadan yang lepas. Kita jangan sibuk, kita kata, oh Ramadan tahun lepas aku pergi buat umrah. Jangan duk sibuk nak ceritakan. Jangan. Takut dengan kita menceritakan amalan kebaikan kita, amalan tu hilang, terhapus. Kerana apa? Kemungkinan dalam kita menceritakan amalan ini akan mendatangkan maksud kita dalam beribadah itu bukan kerana Allah, maknanya riak. Tetapi para salafus salih, orang-orang yang telah berjaya sebelum kita, apa yang mereka buat setelah Ramadan? Mereka akan sentiasa berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan yang lalu. Ya Allah, terimalah amalan kami pada bulan Ramadan yang lalu. Mereka berterusan meminta perkara ini sehingga dalam bulan Rabiul Awal. Lama tak lama, tuan-tuan? Lama lah. Kerana apa? Kerana mereka tahu, hatta sehinggakan Allah itu telah menghiaskan syurganya setahun lagi sebelum bertemu bulan Ramadan. Semuanya dihiaskan untuk siapa? Untuk hambanya yang akan bertemu dalam bulan Ramadan ni. Kita lah. Jadi kita perlu tahu akan kemuliaan yang telah Allah tetapkan pada bulan Ramadan tu. Kita kena sedar.
Dia kadang-kadang tahu tak sedar tak sama juga tuan-tuan. Dia kena tahu, kita tahu kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan, kehebatan, keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan, tapi kadang-kadang kita tak sedar. Tak sedar tu maknanya apa? Kita tak berebut-rebut mencari ganjaran pahala dalam dia. Jadi kita hendakkan apa? Kita dah tahu dan kita nak sedar. Yang mana kita masuk dalam bulan Ramadan, kita tahu setiap saat dalamnya, semuanya saat yang ada dalam bulan Ramadan diberkati Allah. Saat dalam bulan Ramadan itu adalah saat yang diberkati oleh Allah. Bukan minit, bukan jam, dikatakan setiap saat. Yang tu. Kita tengok hadis yang tadi hadis kita tak habis lagi, hadis yang ke-6. Kemudian fa idza kana awwalu yawmin min syahr Ramadan, jika tiba awal daripada bulan Ramadan, habbat rihun min tahtil arash, berhembusanlah angin daripada bawah arash. Fashaqqaqat waraqal jannah, yang mana angin tadi akan menggerak-gerakkan dedaun syurga di atas para bidadari. Faqulna, lalu bidadari itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, ij'al lana min azwajina, jadikanlah untuk kami suami-suami, ma taqarru a'yunina, jadikanlah untuk kami suami-suami yang menyenangkan hati kami, yang menyenangkan pandangan mata kami. Wa taqarru a'yunuhum bina, dan jadikanlah kami juga menyenangkan pandangan mereka. Maknanya di sini para ulama mengatakan perhiasan syurga sentiasa merindui hambanya yang sentiasa menghidupkan bulan Ramadan. Bahkan perhiasan syurga dari kalangan bidadari itu sentiasa menunggu-nunggu kedatangan mereka yang benar-benar menghiasi bulan Ramadan dengan ibadah. Maka hadis ni adalah hadis penggalak kepada kita. Hadis galakkan kita beribadah, memang kita nak ganjaran pahala. Di sini Allah Rasulullah dah beritahu dah, antara ganjaran pahala tu bidadari duk tunggu kita ni. Bidadari dah tunggu kita. Kemudian pula bidadari tu mengharapkan keberadaan dia itu adalah keadaan yang mana kita yang nak masuk syurga tu rasa seronok melihat dia. Yang tu. Ini antara kelebihan ataupun kemuliaan yang Allah telah berikan pada bulan Ramadan. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-7. Jadi hadis tadi telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga telah diriwayatkan oleh At-Tabziri, iaitu dalam kitab Mishkatul Masabih, di dalam bahagian puasa. Maka ada sumber dia tuan-tuan. Jangan duk kata ustaz ni baca hadis tak ada pun, saya cek kat handset ni. Lah ni semua boleh cek pakai handset. Masalahnya dia cek kat handset tu betul tak dia punya ni laman-laman hadis tu. Tuan-tuan, kalau kita cek dekat handset, kita kena tahu hadis, kitab hadis yang kita rujuk tu dia mengikut riwayat yang mana. Hatta dalam Sahih Bukhari pun dia ada 3 riwayat. Maknanya kemungkinan ada hadis dalam riwayat ni tak ada dalam riwayat satu lagi. Itu baru kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita beli kitab Tabak cetakan Miknaz, kat situ dia berikan kepada kita, kalau kita nak beli kitab Sahih Bukhari, dia akan bagi dekat kita 3 jenis kitab. Yang ketiga-tiga ni adalah Sahih Bukhari juga. Tetapi dia kata perbezaan pada periwayatan. Yang tu. Itu baru Sahih Al-Bukhari dan belum lagi dengan kitab-kitab yang lain. Mana? Dan satu lagi kita katakan, kitab hadis sebenarnya sangat banyak. Bukan hanya kepada yang sitah, bukan hanya kepada tis'ah ataupun 6 buah kitab hadis ataupun 9 buah kitab hadis. 9 buah kitab hadis ataupun 6 buah kitab hadis ni antara rujukan utama. Adapun yang lainnya juga adalah rujukan juga. Tetapi dia berada pada tahap yang kedua. Bermaksud bahawasanya kitab hadis itu sangat banyak. Maka Imam Ad-Darqutni juga meriwayatkan hadis ni di dalam bahagian Al-Afrad, dia kata. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat daripada riwayat daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Abu Hurairah.
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'mas syahru syahru Ramadan, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, antara 12 bulan, mana satu bulan yang paling terbaik adalah bulan Ramadan. Kenapa? Kerana padanya tuftahu fihi abwaabul jinan. Kerana dalam bulan Ramadan dibukakan kepada dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu syurga, wa tughlaqu fihi abwaabun nar, dan dikunci pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa tusfidu fihi syayatin, dan dibelenggu pada bulan Ramadan itu syaitan-syaitan yang sombong. Wa yughfaru fihi illa liman ya'ba, dan diberikan keampunan Allah dalam bulan Ramadan melainkan mereka yang tak nak. Di sini Rasulullah memberikan kepada kita pengkhususan. Pada bulan Ramadan Allah suka nak memberikan pengampunan di dalam bulan ni. Akan tetapi kecuali mereka tu yang tak nak. Bukan Allah tak nak, Allah nak bagi, dia sendiri tu. Hamba Allah itu sendiri yang tak nak. Maka di sini ada beberapa tafsiran dan syarahnya. Antaranya adalah siapakah yang tak nak untuk bertaubat? Yang pertama adalah memang mereka tu tidak memohon taubat kepada Allah, yang tidak memohon pengampunan kepada Allah. Maknanya dia leka dengan kehidupan dia sehingga dia lupa meminta kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Sedangkan meminta ampun kepada Allah itu amat mudah. Sehingga kan dengan kita ucapkan astaghfirullah itu pun sudah memadai dengan kita memohon ampun kepada dia. Yang tu ada orang yang memang dia lupa. Para ulama sebut di sini, memang ada orang yang memang dia lupa nak minta ampun kepada Allah. Atas kerana apa? Mereka menyebutkan atas kerana cinta dan lekanya dia kepada dunia. Antara sebabnya juga apa dia? Antara sebabnya adalah kerana kesombongan yang ada pada diri dia, yang mana dia merasakan diri dia lah yang paling terbaik. Orang yang sombong dia takkan banyak meminta. Orang yang sombong, kenapa? Kerana dia mengatakan diri dia sudah ada semuanya, maka dia tak mengangkat tangan. Sebab itu disifatkan oleh para sahabat, orang yang tak berdoa adalah orang yang sombong kepada Allah. Yang tu jangan main tuan-tuan, kena berdoa, kena meminta. Itu orang yang tak nak berdoa, orang yang tak nak meminta ampun. Yang kedua, para ulama mengatakan adalah orang yang telah berputus asa daripada pengampunan Allah. Kenapa dia berputus asa? Kerana dia merasakan hari ni buat dosa, mesti esok dia rasa apa? Dia rasa nak bertaubat, nak meminta ampun. Lepas tu buat lagi. Maknanya dia berpusing keadaan dia. Hari ni buat dosa, esok taubat. Kemudian lusa buat lagi, taubat balik. Kemudian buat lagi, taubat balik. Maka dia kata, tak payahlah. Maknanya mereka ni orang yang berputus asa. Nanti minta ampun pun buat balik. Biar dululah. Kita biar dulu, tuan-tuan. Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Kita tak tahu kematian kita bila. Sabda baginda Nabi SAW, ma asarra man istaghfar wa in 'ada fil yawmi 70 marrah. Jangan sesekali, dia kata ma'asarra man istaghfar, janganlah berhenti daripada memohon pengampunan Allah sekalipun kita kembali kepada dosa sebanyak 70 kali dalam sehari. Sabdaan Rasulullah. Rasulullah berfirman, bersabda kepada kita, jangan kita bosan meminta pengampunan Allah sekalipun dalam sehari itu kita kembali buat jahat sebanyak 70 kali. Yang makna 70 kali itu bukan hari ni buat dosa esok minta pengampunan, tak. Maknanya sehari itu berapa kali dia buat dosa, kemudian berapa kali dia minta pengampunan. Jangan sesekali kita berputus asa. Ma asarra man istaghfar, jangan kita berhenti daripada minta pengampunan sekalipun kita kembali kepada dosa itu sebanyak 70 kali. Kena terus minta pengampunan Allah. Yang ketiga apa? Yang kedua, antara sebab mereka ini enggan, yang tidak mendapat pengampunan Allah adalah mereka ini orang yang berterusan melakukan kejahatan dan tidak berhenti daripada melaksanakannya. Maknanya mereka tak berhenti daripada dosa, terus melakukan. Bahkan dalam sabdaan Nabi SAW, ada satu hadis Rasulullah ada mengatakan, seperti mana guru kami ada menyebutkan, 4 golongan yang tidak akan diampunkan dosanya. Atas kerana apa? Mereka berterusan terhadap dosa itu.
hatta masuk dalam bulan Ramadan pun dia minta ampun, tapi dosa yang dia buat tu dia tak berhenti, masih lagi buat dalam bulan Ramadan. Dosa apa? Dalam hadis tu disebutkan 4 orang, 4 golongan, iaitu yang pertama aqun liwalidayhi, orang yang menderhakai ibu bapa. Dalam bulan Ramadan pun dia tetap menderhakai ibu bapa dia. Ibu bapa dia minta tolong buat sesuatu, maka dia menolak dan tidak melakukannya. Maknanya dia tidak melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Yang kedua adalah al-musyahin, orang yang bermusuhan. Siapakah orang yang bermusuhan? Iaitu apabila dia bertemu dengan orang yang ni, dia ikut jalan lain. Maknanya ni satu lorong ni, dia nampak orang tu kat depan sana, dia patah ikut jalan kanan, ikut jalan kiri. Kerana apa? Hati dia tak sedap dengan orang ni. Maka orang ini adalah al-musyahin. Dalam bulan Ramadan dia masih lagi dengan perangai dia tu, tetap lagi tak syok dengan orang ni. Sebab apa? Banyak sebab lah, kita pun tak boleh nak sebut. Sedangkan dalam hadis Rasulullah mengatakan la yahil ay yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal, Rasulullah sebut. La yahil maknanya haram hukum dia. Mereka yang menjauhi saudaranya kerana ada rasa tidak selesa kepada dia lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Makna perbuatan tu masih lagi berterusan sehingga dalam bulan Ramadan. Dia tak minta taubat dan tidak kembali ke arah kebaikan. Dalam bulan Ramadan dia tidak mendapat pengampunan Allah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, qati'un, orang yang memutuskan qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim. Orang yang memutuskan silaturrahim dilaknat oleh Allah. Bagaimana orang yang laknat mendapat pengampunan? Bagaimana orang yang dilaknat mendapat rahmat? Allah berfirman dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang memutuskan silaturrahim. Antaranya saya tak ingat surah yang mana, tetapi Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka yang memutuskan silaturrahim itu adalah mereka yang dilaknat oleh Allah Taala. Kita ingat yang dilaknat ni Firaun saja. Dah rupanya kita pun sama, tuan-tuan. Sebab apa? Kita memutuskan silaturrahim. Orang yang memutuskan silaturrahim, mereka dilaknat oleh Allah. Bahkan Sayyiduna Ali Zainal Abidin mewasiatkan kepada anak-anaknya, iyyaka an tusadiq. Dia kata, hati-hati kamu berkawan dengan orang yang memutuskan silaturrahim. Kerana apa? Kerana aku perhatikan dalam Al-Quran 3 ayat yang menceritakan tentang laknat Allah ke atas mereka. Bukan Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan kepada anaknya, hati-hati kamu daripada bersahabat dengan orang yang memutuskan silaturrahim. Kerana aku dapati pada Al-Quran ada 3 kali Allah sebut laknat Allah ke atas mereka. Maknanya jangan kita dekat. Kerana orang yang dilaknat bukan sahaja dia, tempat dia juga akan dilaknat. Sebab itu dalam satu kisah, saya tak ingat kisah Imam Al-Ghazali atau imam yang lain, saya tak silap hadis, yang mana ketika mana Rasulullah bersama dengan para sahabat, Rasulullah nak berdoa. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya di sini ada orang yang memutuskan silaturrahim, maka doa yang kita minta tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Lalu orang itu bangun, dia pergi. Kemudian dia patah balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah menghubungkan hubungan silaturahim ini dengan saudaraku, tetapi dia tetap tidak ingin menghubungkannya. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, jika benar apa yang kamu katakan, tetaplah kamu dengan keadaan tu. Maknanya berterusanlah kita dalam menghubungkan silaturahim, walaupun orang yang kedua tu tak nak. Tetap terus, jangan berhenti. Kerana Allah, dia kata dalam hadis tu, Allah akan sentiasa bersama denganmu. Yang tu masalah qati'ur rahim ni memang bermasalah. Sesuatu tempat itu akan dilaknat kemungkinan kerana dia. Itu tuan-tuan, jangan kita ambil mudah terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Mudah aja sebenarnya, kita ampunkanlah kesalahan mereka, maafkanlah keterlanjuran mereka. Kemudian kita menghubungkan, bukan sahaja maafkan, tak, kita bagi hadiah dengan niat untuk nak baik balik. Yang tu
Dia tak nak terima, peduli kan, biar dia tak nak terima. Tapi kita kena ada usaha juga nak membaikkan hubungan tu. Jangan kita kata, dah dia tak nak buat, tak apa lah, biar dia lah. Itu dipanggil mukafaah. Istilah tu dalam makna silaturrahim dipanggil mukafaah, bukan silaturrahim. Yang dipanggil silaturrahim, dia akan sentiasa berusaha nak hubungkan. Adapun yang mana dia nak hubungkan, kemudian orang tu tak nak, kemudian dia kata apa? Tak nak, tak apa lah. Yang tu dipanggil mukafaah. Maknanya apa orang tu buat, dia terima aja. Yang tu tak dipanggil silaturrahim, yang tu dipanggil mukafaah. Tetapi tidak juga dipanggil qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim. Tidak juga, tapi dipanggil mukafaah. Maknanya dia balas apa yang orang tu buat. Ala kulli hal, orang yang memutuskan silaturrahim di dalam bulan Ramadan tidak akan diampunkan dosanya. Yang keempat, siapakah dia? Mudbinul khamr, orang yang berterusan dalam meminum arak. Ini orang yang sudah ketagih, orang yang sudah menjadi ketagih terhadap meminum arak. Maka mereka ini, 4 golongan ini, iaitu orang yang menderhakai ibu bapa, orang yang bermusuhan, orang yang memutuskan silaturrahim, serta orang yang meminum arak. Kekal dalam keadaan meminum arak. 4 golongan ini tidak diampunkan dosanya di dalam bulan Ramadan, sekalipun dia banyak berpuasa, sekalipun dia banyak beribadah. Rugi, sia-sia lah. Kalau bulan Ramadan pun tak dapat diampunkan dosanya, bulan mana lagi kita nak minta pengampunan Allah, tuan-tuan? Sedangkan bulan Ramadan tu Allah dah memang suka nak mengampunkan, tapi tetap kita tak dapat. Bila lagi kita nak dapat? Rugi. Baik. Kalau di sini dia kata, qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Abu Hurairah? Siapakah orang yang tak nak diampunkan dosanya itu? Maka Sayyiduna Abu Hurairah mengatakan, allazi ya'ba ayastaghfirullah azza wa jalla. Mereka itu adalah orang yang enggan memohon pengampunan kepada Allah. Maknanya dia tidak kembali balik kepada kebaikan dia. Dia kekal lagi dengan kejahatan dia. Dia kekal lagi dengan kemaksiatannya. Dia kekal lagi dengan melanggar batas-batas agama. Maka kita jangan menjadi sikap sebegini. Orang yang tak nak memohon pengampunan Allah adalah orang itu sebenarnya masih terus-menerus dalam perbuatan kejahatan dia. Hadis yang ke-8. An Salman Al-Farisi, daripada riwayat sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi ataupun Salman Al-Islami. Itu antara nama gelaran bagi Salman Al-Farisi. Beliau ini adalah orang Faris, orang Paris. Faris iaitu yang hari ini dekat bahagian Faris ni, kalau Syam dengan Faris. Faris ni dekat bahagian utara lah. Negara apa lah ni kita tak pasti. Kemudian Rasulullah menukarkan gelarannya itu bukan Al-Farisi tetapi Al-Islami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qad adhallakum syahrul ramadan fasiyamuhu fariidatun wa qiyamuhu tatawwu'un. Sesungguhnya telah dinaungi ke atas kalian semua bulan Ramadan, maka berpuasa pada siang harinya adalah satu kefarduan, maknanya satu kewajipan. Wa qiyamuhu, dan mendirikan dengan ibadah yang sangat banyak itu adalah tatawwu'an, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Faman adda fi syahrul ramadan fariidatan, sesiapa yang melaksanakan, menunaikan dalam bulan Ramadan itu satu kefarduan, faka'annama adda 70 fariidatan fi ghairi ramadan, seumpama dia telah melaksanakan 70 kali kefarduan pada selain bulan Ramadan. Bukan sikit tuan-tuan, 70. Umpama kita solat zuhur, seperti kita telah solat zuhur sebanyak 70 kali. Itu ibadah solat. Kalau perkara yang lain yang wajib, apa dia perkara yang lain wajib? Menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim wajib hukum dia. Kita menghubungkan silaturahim dalam bulan Ramadan seumpama kita telah melakukan 70 kali menghubungkan silaturahim itu. Maknanya ganjaran pahalanya dikali pada 70. Bukan sikit. Tapi itulah, benda ni kan susah. Dia berlawanan dengan kehendak kita. Kita ni mungkin ada benda yang tak selesa dengan dia, ada yang kita pendam, ada yang kita tak suka. Maka benda tu bertentangan dengan kehendak diri kita.
Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ayattabi'uni. Yattabi'uni, iaitu tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah hawa nafsu kamu, kehendak kamu mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Menghubungkan silaturahim. Yang ni Rasulullah adalah orang yang memang suka menghubungkan silaturahim. Buktinya dalam sirah banyak Rasulullah menghantar hadiah kepada adik-beradik susuan dia. Rasulullah ada adik-beradik susuan daripada Sayyidatina Halimah. Rasulullah setiap tahun akan menghantar hadiah kepada mereka. Yang tu maknanya benar-benar menjaga hubungan. Sehingga apabila datang kakak susuan Rasulullah ke Madinah, Rasulullah mengambil ridaknya, dihamparkan, dibuka dan dibentangkan untuk diberikan kemuliaan kepada kakak susuan dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya memuliakan. Yang ni yang kita hendakkan. Maknanya hawa nafsu kita ketepikan dan kita utamakan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melaksanakan satu kefarduan dalam bulan Ramadan seumpama melaksanakan 70 kali kefarduan itu pada selain bulan Ramadan. Wa man tatawwa'a fihi bitatawwu', barang siapa yang melakukan amalan sunat dalam bulan Ramadan, dalam perkara-perkara sunat, faka'annama tatawwa'a bi 70 fi ghairi Ramadan, seumpama dia telah melaksanakan amalan sunat itu sebanyak 70 kali pada selain bulan Ramadan. Amalan sunat pun sama, dikalikan sebanyak 70 kali. Kita pakai serban, kita pakai kopiah. Kopiah serban sunnah Rasulullah. Kita tak pakai serban, kita pakai kopiah sahaja. Kita pakai kopiah sebab apa? Ada orang dia sebab dunia. Sebab nak tutup kepala dia yang tak ada rambut tu. Itu satu juga. Ada orang kan, dia rambut dia kan tak ada depan, dia pakai kopiah. Sebab apa? Nanti orang pandang pelik kita, merendahkan diri dia. Ada orang pakai kopiah sebab dunia. Ada orang pakai kopiah sebab dunia, iaitu panah. Dia pakai kopiah. Maka kita kena niatkan ataupun kita kena sentiasa ingat, pakainya kopiah kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Bukan kerana kita nak ikut kelompok mana-mana, tidak. Kita ikut sunnah Rasulullah. Kalau mak saya dahulu masa kecil-kecil pakai kopiah, kata, pakai songkok atau kopiah. Sebab apa? Buruk sangat, togel kepala tu. Yang tu. Tak togel ada rambut, tak togel juga. Kata. Tetap togel dia panggil. Kita pun ikut, lama-lama kita fahamlah benda ni. Jadi sentiasa niatkan untuk amalan sunnah pada perkara-perkara yang sunnah. Pakai kain, izar pakai kain sunnah Rasulullah. Rasulullah juga pakai kain. Maka kita pakai kain, datangkan dengan niat. Jangan rasakan dia seperti adat. Masuk maghrib je, tukar pakaian, pakai kain. Sebab apa? Adat memang kita pakai kain. Rugi ya? Tak dapat pahala sunnah. Rasulullah adalah orang yang suka memakai kain. Bahkan dikatakan dalam riwayat, hanya beberapa kali sahaja Rasulullah memakai seluar. Banyaknya adalah kain, izar dipanggil. Maka izar itu adalah sunnah Rasulullah. Maka kita pakai kain, niat itu adalah sunnah Rasulullah. Dan pemakaian kain kita ni banyak mengikut kepada cara ataupun kehidupan orang Yaman di sebelah Hadraul Maut. Yang mana kalau kita lihat pembawaan dakwah Islam kita berpunca daripada mereka. Mereka berhijrah, mereka berjalan berlayar kapalnya ke India, kemudian datang ke bahagian Asia. Sebab itu ramai di belah Terengganu, di belah mana lagi, yang mana mereka ni banyak keturunan Yaman. Kita panggil keturunan Yaman. Semalam saya ada baru jumpa seorang pakcik ni, abang ni, Haji Siddiq. Dia pun keturunan Yaman. Dia keturunan Yaman. Dia kata mak dia dan bapak dia, kedua-dua tu memang ada keturunan Yaman. Patut hidung mancung semacam. Jadi ala kulli hal kita katakan, memang adat ataupun kebiasaan kehidupan orang Yaman di sebelah Hadramaut memakai kain. Kalau tuan-tuan pergi belah sana, tuan-tuan akan tengok, depa ni kita ke kita ni depa. Itu. Sebab apa? Tubuh badan depa kecil macam kita, kulit depa pun sama macam kita, hitam-hitam coklat-coklat. Gaya depa pun sama macam kita, tak ada beza.
Cuma mereka pakai kain, pakai tali pinggang. Kita pakai kain duduk lipat. Mereka pakai kain, pakai tali pinggang. Lepas tu berlari. Kita pakai kain tak berlari dah. Takut terlucut tuan-tuan. Sebab mereka pakai tali pinggang. Dan mereka pakai kain 24 jam. Yang tu style mereka. Kita pakai kain malam je. Jadi nak katakan kain itu adalah sunnah Rasulullah. Kita pakai niat sunnah, maka umpama kita telah mendapat pahala sunnah itu sebanyak 70 kali kita telah lakukan amalan tu. Bukan sedikit tuan-tuan. 70 tu ingat sikit, banyak tuan-tuan. Kita dalam sebulan pun pakai kain sehari sekali. Baru 30 kali. 70 maknanya 2 bulan 10 hari. Jadi nampak di situ akan kelebihan yang telah Allah letakkan dalam bulan Ramadan. Wa man sama yawman min syahri Ramadan, sesiapa yang berpuasa sehari dalam bulan Ramadan, kana khairan lahu min alfi syahr, yang mana ganjaran pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha lailatul qadr, tak, bukan dikira 1000 bulan itu yang termasuk pada bulan apa, yang termasuk pada malam Lailatul Qadar. Yang dikatakan berpuasa sehari itu seumpama ganjaran pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, itu tidak termasuk lagi malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar dikalikan 1000 bulan tu. Ini yang diriwayatkan dalam hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Ibnu Adi dan juga Ibnu Khuzaiman. 3 ulama yang saya dapat jumpa hadis ni diriwayatkan oleh mereka di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian wa man qama lailatul qadr, ini untuk malam Lailatul Qadar pula. Sesiapa yang dapat menghidupkan, beribadah, qama ni istilah kepada menghidupkan, mendirikan solat. Sesiapa yang menghidupkan solat pada malam Lailatul Qadar, kana khairan lahu min alfi syahr, maka baginya itu lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan. Wa man shama syahrul Ramadan imanan wa ihtisaban, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maknanya dia sentiasa menambahkan keimanan pada hari dia berpuasa, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala. Dia berpuasa dengan 2 sebab. Pertama, nak tambah iman. Yang kedua, nak mengharapkan syurga Allah. Dia tak sama puasa orang-orang yang mana hanya mengikut suasana. Kenapa puasa? Sebab dah masuk bulan Ramadan. Kita tanya, kenapa puasa? Sebab dah masuk bulan Ramadan, puasa lah. Kita tanya sahabat kita, kenapa puasa? Sebab nak dapatkan keimanan, nak dapatkan ganjaran pahala lebih, nak dapatkan syurga Allah. Yang ni berbeza niat antara 2 orang ni. Kita jangan jadikan masuk bulan Ramadan adatnya berpuasa. Jangan mengharapkan sebegitu. Itu seperti puasa orang awam. Orang awam dia berpuasa macam tu, maka ganjaran pahala dia biasa sahaja. Kita nak ada kelainan dalam puasa kita. Tahun ni kita cubalah buat kelainan. Kenapa kita berpuasa? Sebab kita nak menambahkan keimanan kita. Kita dah tahu selain daripada bulan Ramadan, keimanan kita kadang naik turun, tapi bulan Ramadan kita nak naikkan dia. Dan kita nak mendapatkan ganjaran pahala sebanyaknya, dan kita nak mendapatkan ganjaran yang paling besar adalah syurga Allah. Yang tu kerana apa kita berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang setelahnya. Maknanya diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Ila mithlihi minal haul, sehinggalah perkara itu akan diampunkan dosanya dalam setahun. Qultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wa mal iman, apakah yang dimaksudkan dengan keimanan dalam bulan Ramadan itu, yang dikatakan berpuasa dengan penuh keimanan? Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan berpuasa dengan penuh keimanan? Iaitu, qala baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman fariidatun, mestilah dia mengetahui makna keimanan itu. Dia berpuasa itu adalah kefarduan yang telah Allah tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wah ihtisab, dan mengharapkan ganjaran pahala itu adalah dia bersabar terhadap apa yang ditimpa ke atasnya daripada ujian. Dan kalau di sini dia kata ditimpa dari ke atasnya musibah, kesukaran, kekhawatiran, kezaliman, kebosanan dan kelelahan. Maknanya dia tetap bersabar ketika mana dia berpuasa. Dia diuji, ada orang buat sesuatu jahat dekat dia, dia bersabar.
Ada orang uji dia dengan rasa takut, dia bersabar. Maka dia bersabar bukan hanya sabar, tetapi dia mengharapkan pahala ganjaran besar di sisi Allah. Ada orang dia bersabar, sabar, aku sabar ni. Aku sabar ni kita. Tak, sabar bukan begitu tuan-tuan. Rasulullah mengajarkan kita apabila kita marah, Rasulullah menyuruh kita apa? Menukar keadaan kita. Jika sekiranya kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Jika sekiranya sedang duduk, baring. Jika sekiranya sedang baring, berwuduklah. Maknanya di situ apa? Makna bersabar adalah menukar keadaan kita. Kalau kita kekal dengan keadaan tu, kita tengah marah dengan dia ni, dia masih dekat depan kita, kita kata sabar. Tengok dia lagi, itu tak sabar. Yang Rasulullah kata, tukar kedudukan kita. Kita nampak dia, kita betul tempat lain, pergi pandang tempat lain, bangun pergi ke arah lain. Biasa kalau kita bawa kereta lah, kan, orang pancung kita, kan, orang potong queue kita, marah ni, kita relax, pergi masuk lorong lain, kan? Jangan mata kita nampak kat kereta tu dah. Tapi kalau kita nampak, kita buat apa? Pasti kita kejar tuan-tuan, nak balas balik kat dia, betul tidak? Setiap orang ada perasaan tu, kan? Tak mungkin tak ada. Saya sendiri pun ada, geram ni tu, rasa nak pancung dia balik ni. Dan jangan kita pergi masuk lorong lain, jangan bagi nampak kita dengan dia. Yang tu yang Rasulullah ajarkan, maknanya bertukar keadaan. Jadi kalau kita sedang merasai kesabaran dalam bulan Ramadan, pergi pindah ke tempat lain. Contohnya juga dia kata kelelahan, kebosanan, kita bersabar. Bersabar bagaimana? Kita baca Al-Quran, rasa penat, tukar ibadah tu dengan ibadah lain. Dah penat baca Al-Quran, ambil zikir pula, tasbih. Ambil baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab ilmu, baca pula. Maknanya tukar. Bukan kita sabar, maksud di situ kita tutup, kita baring, kita tidur. Tak, itu bukan bersabar namanya. Maknanya bersabar di situ adalah kita mendapatkan ganjaran pahala yang lain pula. Teruskan dengan ibadah, tetapi bertukar ibadah tu dengan perkara-perkara lain. Guru kami Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi sentiasa menggalakkan kami banyak membaca. Maka beliau mengatakan, sekiranya bosan satu kitab, jangan terus tutup dan tidur ataupun pergi tempat lain. Tak ada. Tutup, ambil kitab lain, ambil buku-buku yang lain. Maknanya tukarkan suasana pembacaan kitab tu kepada pembacaan kitab yang lain. Yang tu, kita penat baca Al-Quran, tukar dengan kita mendengar Al-Quran. Kita penat berzikir, kita dengar pula orang berzikir. Begitu keadaan dia. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna khairal muslimin, sesungguhnya sebaik-baik orang Islam, wa ahabbahum ilallah, dan orang yang paling dicintai oleh Allah ini, siapakah dia? Man qadara an yufattira sa'iman, iaitu mereka yang mampu untuk membantu orang lain berbuka puasa. Maka dalam bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah dalam bulan Ramadan, dan orang yang paling baik dalam bulan Ramadan adalah orang yang boleh membantu orang lain berbuka puasa. Maknanya sebelum tiba Ramadan, dia hantar kepada orang lain apa? Telur, ayam, yang mana dia tahu dah esok nak Ramadan ni, dia bagi makanan-makanan ni. Yang mana dalam keadaannya itu, dia sedang membantu orang lain boleh berbuka pada hari esok. Maka ketika itu sebenarnya dia jadi apa? Dia jadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Fa inna Jibril yusallimu alaihi, sesungguhnya malaikat Jibril akan mengucapkan salam kepadanya. Itu. Malaikat Jibril akan mengucapkan ucapan salam kepada mereka yang membantu orang lain berbuka. Dan wa yusafihahu ma'al malaikah, dan mereka akan bersalaman dengan para malaikat. Tapi tak rasa pun Ustaz bersalaman dengan para malaikat? Tak, bukan secara zahir tuan-tuan. Nak dimaksudkan bahawasanya para malaikat menyayangi mereka. Seperti mana Allah menyayangi mereka, maka malaikat juga akan mencintai mereka. Maka jangan kita abaikan, jangan kita tinggalkan untuk membukakan puasa orang lain. Kita membantu orang lain berbuka, maka kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis ni diriwayatkan di dalam kitab Al-Kabir oleh Imam At-Tabarani
dan juga di dalam kitab Al-Kamil oleh Ibnu Adi, dan juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaiman. Maka 3 sumber terhadap hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Maka cukup dengan 8 hadis yang kita telah dengar daripada kitab Fadailus Syahrul Ramadan. Moga Allah menampakkan kita terhadap kelebihan dan keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan, dan sentiasa menyedarkan kita akan kelebihan yang ada padanya dengan kita banyak beramal ibadah pada setiap saat di dalam bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, sampaikanlah kami dan masukkanlah kami dalam bulan Ramadan dengan keadaan sejahteranya tubuh badan kami dan hati kami ya Allah. Serta Engkau jadikanlah Ramadan itu sejahtera keadaan waktunya untuk kami beribadah padanya, dan kami memohon kepadamu agar Engkau menjadikan amalan yang akan kami lakukan di dalam bulan Ramadan itu adalah amalan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, rahmatilah perkumpulan kami pada malam ini dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami selepas kami berpisah pada malam ini. Ya arhamar rahimin, jadikanlah hati kami adalah hati yang sentiasa memaafkan orang lain, hati yang sentiasa menyayangi orang lain, hati yang sentiasa menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ya arhamar rahimin, lapangkanlah hati kami seperti mana Engkau telah lapangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kepada kami penjagaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu seperti mana Engkau telah memberikan perlindungan dan penjagaan kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau telah redai ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, jadikanlah kami memasuki bulan Ramadan dan keluar daripadanya dalam keadaan Engkau mengampunkan dosa kami, Engkau merahmati diri kami, dan Engkau membebaskan tengkuk-tengkuk kami daripada api neraka-Mu yang amat pedih siksaannya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.